Datuk Seri Anwar pun kena jelaskan juga. Datuk Seri Anwar dah pun melontarkan. Bila Datuk Seri Anwar melontarkan sebagai Perdana Menteri, ini memberi kejutan pada warga. Sebagai contoh lagi, saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa mereka yang menggunakan elektrik yang banyak, maka tarikh elektrik, subsidi elektrik ini tidak akan ada. Terkejutlah rakyat. Memang terkejut beruk, saudara. Tapi kena ingat, subsidi elektrik ini memanglah kita tahu dinikmati oleh warga B40, B60, mereka yang poketnya semakin kempis. Jadi sepatutnya sebagai lontaran daripada Yang Amat Perdana Menteri, tenaga nasional kena segera membuat kenyataan, membuat penjelasan bahawa ini untuk mereka yang dari kayangan, orang-orang yang punya pendapatan besar. Ini sekarang, ni tambah-tambah. Ini sekarang, ni musim panas. Saya ni terasa panas ni saya. Memang panas berbahang. Jadi untuk mengelakkan bahang itu, supaya tak adalah kejutan haba dan sebagainya, tentulah rumah-rumah akan dipasang kipas selaju mungkin. Full speed. Kalau ada pula alat penghawa dingin, pasti akan dipasang, bukan 2-3, selaju mungkin untuk melegakan suasana. Tapi bila katakan elektrik tahapnya akan ada, tidak ada subsidi, terkejut beruklah rakyat. Aku dah panas, tiba-tiba elektrik pula naik lagi, nak pasang hawa dingin, nanti kena bayar tinggi. Sepatutnya tenaga nasional memberi penjelasan. Saudara Wan Safi, dia kata pakar-pakar ekonomi pun senyap 1000 bahasa. Benar. Kita nak dengar sekarang ni hala tuju. Perdana Menteri melontarkan pandangan beliau. Ini nak dibuat, itu nak dilaksanakan. Begitu juga dengan isu-isu yang berhubung soal rasuah, itu kita biarkan agensi pencegah rasuah, agensi pelaksana undang-undang laksanakan hukum. Tak payah kita nak komen, biar mereka laksanakan. Jalankan tugas. Dan kita tak mau pula terhenti. Sebab kita mahu membasmi kebejatan dalam rasuah. Jadi Perdana Menteri tak payah nak komen lagi dah. Yang kita nak tahu hala tuju negara macam mana. Okey? Untuk rasuah, SPRM. Ekonomi bagaimana? Menteri Ekonomi Datuk Rafizi, what have you done? Kita nak tahu. Pakar-pakar ekonomi, sudahkah dihimpun para pakar ekonomi mencari bagaimana upaya dan sebagainya? Saudara. Begitu juga dengan menteri-menteri pelabur, macam apa yang diumumkan oleh Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Datuk apa tadi dia Melaka dia tu? Allah. Datuk Rauf. Kalau dah datang pelaburan, silalah umumkan daripada China. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengumumkan bulan lalu. Rakyat nak tahu juga dah datang ke belum. 170 bilion apa jadi? Jangan orang kata ini saya mangkari je ni. Ini satu hal. Begitu juga Saudara Rosli Abu Osman, dia kata gula harga naik. Betul ke? Saya dah bagi tahu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna telah pun menyatakan harga gula tak naik. Tapi mesti ditubi, kenyataan mesti dikeluarkan. Pegawai-pegawai penguatkuasa kena memeriksa. Bukan menteri aja yang turun. Pegawai juga dikerahkan untuk melihat supaya derita rakyat ini tidak berterusan. Ini yang kita harapkan, saudara. Jadi soal kebejatan rasuah biar ditangani oleh mereka yang bertanggungjawab. Jadi mana yang perlu bantu, kita bantulah. Jangan pula ini ahli-ahli politik ni hanya sekadar mengkritik. Macam tadi cerita gambar tu, dulu dia jadi bendahari Barisan Nasional tak sebut pun. Masa kita menandatangani perjanjian ataupun nama perjanjian tu, kita dengan PAS Muafakat Nasional, tak ada pun naik bergambar pimpinan UMNO yang dulu. Tak bising. Kenapa sekarang bising? Jadi nak cari salah saja. Itu persoalan segala. Oleh itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim kena bagi tahu pada Pak Menteri yang anda lantik dalam kabinet anda, mereka perlu perjelaskan apa sahaja perancangan kerajaan supaya rakyat faham. Ini tidak, rakyat sekarang lenjan saja. Cara saya berbual dengan Saudara Nordin tadi, katanya rakyat di bawah memang lenjan lah. Letih. Tak tahu apa ke mana. Sebab motor ni seolah tidak bergerak. Kita mengharapkan agar negara kita ini bagaikan gerabak kereta api, bukan hanya menanti daripada kepala gerabak kereta api yang bergerak. Tiap gerabak itu mesti ada dengan generator supaya laju. Sebab kita dalam keadaan sekarang ni, kita faham negara berhutang, kesan daripada kebajatan pimpinan terdahulu. Rakyat faham yang itu, tak payah diungkit lagi dah.
Isu 1.5 triliun, rakyat faham. Tetapi, perlu diperjelaskan ke mana kita nak pergi. Nak angkut kami ni ke mana? Nak ke Longkang? Nak ke Padang? Ataupun dalam satu suasana ekonomi yang boleh dinikmati oleh rakyat. Itu yang rakyat mahukan. Yon, dia kata, Abah tak tahu Bumi Putra. Ini apa benda saya tak tahu, saudara. Jadi, saudara Mr. B.K. Rohana, dia kata subsidi fuel nak hapuskan. Mekanismenya tak timbul. Memang, saudara, bila kata nak dihapuskan subsidi, contohnya lagi, macam OPR. Tahu-tahu ya terkejut dok. OPR dinaikkan. Rakyat mula bimbang. Bila tengok saja bil daripada bank, ada peningkatan. Di saat poket rakyat semakin mengempis. Jadi sebelum mau melaksanakan sesuatu, perlu dikaji, perlu dipikirkan. Dan pelaksanaan boleh, tak ada masalah. Nak naik OPR, berapa pun naiklah. Asalkan jangan sampai poket rakyat semakin menipis. Kalau rakyat semakin menipis, maka lain tak ada. Hamun cacian lah saja yang terima. Itu saya nak jelaskan pada anda supaya babai pemimpin di atas ingat, rakyat menanti. Kita tahu hasrat Datuk Seri Anwar Ibrahim, tadi juga saya dengar ada pencerahan dari beberapa ustaz mengatakan mereka faham nak bawa negara ke arah mana. Tetapi nak tengok. Macam orang kata keadilan. Justice is not always to be seen. It must be proven to be seen. Keadilan bukan hanya dipercakapkan ataupun dilihat, tapi mesti dilaksanakan dan diperlihatkan. Jadi, usaha untuk membangunkan ekonomi negara ini perlu diperlihatkan, dijelaskan agar rakyat dapat faham dan sama-sama menggembeling negara kita ini untuk maju ke depan lagi. Kita dah tahu masalah. Rakyat semua dah tahu, tak sampai ceritalah. Daripada anak seusia umur 10 tahun pun dah tahu dah, bukan tak tahu. Mak bapak dia dah semakin berkurang pendapatannya. Tetapi dalam keadaan begini perlulah dibangkit kesedaran bagaimana untuk kita sama-sama membangunkannya. Saudara, itu bahagian ekonomi. Saya terima kasih kepada saudara Nordin yang menghubungi saya petang tadi. Senja ni saudara, sebelum sembahyang. Terganggu juga lah maghrib kita saudara bila kawan-kawan telefon begitu. Poket nipis kena usaha lebih. Betul saudara? Saudara ikan darat dia kata poket nipis kena lah usaha lebih. Duk kata nipis tahun ni, bunga api kalah Guzi Pacai. Itu juga sama benar saudara. Apa yang dikatakan benar. Bukan kata kita semua miskin. Rumah terbuka berjalan juga. Tetapi bagaimanapun kita faham sekarang. Kita faham ekonomi macam mana. Jadi saudara Saliana Ina dia kata kalau terus menerus kerajaan perpaduan buat kejutan yang menyusahkan rakyat, itu beratlah saudara. Dan saya haraplah Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pemimpin nombor 1 dalam kerajaan perpaduan ini, kalau ada gotanlah menteri tak buat kerja. Kalau perlu ditukar, tukar. Itu saja bagi saya. Secara Kasim Khairani, saya setuju. Negara memang sudah rosak ekonomi, menjunam. Bermula daripada langkah Sheraton lagi dah menjunam. Tetapi kita tak boleh hanyut dengan kenyataan itu. Perlu dilakukan. Apa yang nak dilakukan? Datuk Seri Anwar Ibrahim, besok Parlimen bersidang, rakyat nak tahu. Ataupun lusa, hari Selasa, Perdana Menteri bersama dengan ahli Parlimen. Dan kita harapkan ahli Parlimen bercakap soal rakyat. Jangan cerita yang membongak saja. Saudara Azli dia kata banyaklah kita belajar daripada negara luar macam Thailand. Mereka telah berubah ke depan. Kenapa kita tak mahu gitu? Saudara. Now kita masuk soal politik. Saya nak mengingatkan lagi Abai Wi. Saya tengok dalam media sosial masih ada lagi warga di Kelantan. Jangan kita marah. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Musa nak masuk parti mana itu pulang pada dia lah. Dan dia juga pun bukanlah yang UMNO dah. Dia dipecat saudara. Jadi soalnya saya dengar macam ada Saudara Muhammad Hussein apa ke. Dia kata kenapa tak ajak anak dia sekali masuk PAS dan sebagainya. Saya kata tak payah. Tak payah kita dengungkan persoalan begitu. Sebab ayah dengan bapa aliran politiknya tak sama. Mungkin dia pemikiran lain. Ini perkara biasa di negara kita saudara. Malahan saudara, anak Nabi pun tak ikut cakap bapaknya. Contoh macam anak Nabi Nuh. Bagai nak rak. Baginda Nabi Nuh SAW. Jerit, anakku marilah naik bahtera. Tak ada dia tanda, akhirnya tenggelam.